Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik guys, kali ini kita akan mereaksi sebuah video 5 scammer paling kejam di dalam sejarah negara Malaysia guys. Dan saya penasaran sekali apa saja 5 scammer ini, dan ya langsung saja kita play videonya. Dan ini video dari Blackout Channel. Jadi langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Blackout. Oke. Oh, ngeri. Oke. Saya kira nggak nyala, tadi nyala ternyata. Angka kerugian saban tahun mencecah jutaan ringgit. Tetapi ibarat kisah penghujung yang tiada kesudahan, masih ada yang terpedaya dengan sindiket atau penipu dikenali sebagai scammer ini. Lihat saja di sekeliling kita, pasti mempunyai pengalaman ditipu scammer. Malah lebih teruk, ada yang sampai sanggup membuat pinjaman bank atau menggadai tanah dan harta untuk menyertai sindiket tersebut. Betul. Namun, tahukah anda, sejak 10 tahun lalu terdapat puluhan jenis sindiket dikesan oleh polis diraja Malaysia. Dan sejumlah kerugian pasti buat anda tergamam. Tanpa belas kasihan mereka ini mengaut bilion ringgit wang rakyat Malaysia. Blackout Channel akan merungkai dan mengupas kembali senarai skamer yang pernah menggemparkan negara kita beberapa tahun lalu. Goris dan menang. Masih ingat lagi ini? Sindiket penipuan ini boleh dikatakan antara yang old school. Dan rasanya pada zaman serba moden mungkin penipuan Goris ini tidak relevan lagi. Betul. Secara asasnya, penipuan ini berlaku sebaik anda diberikan sekeping kad untuk digores, dan apa yang tertera pada kad menunjukkan apa yang boleh anda menangi. Hadiah yang menarik selalunya agak mewah seperti kereta, pakej pelancongan dan barangan elektrik ditawarkan. Bagi menuntut hadiah tersebut, mereka kemudian meminta anda untuk membayar sejumlah wang yang kononnya adalah dianggap cukai khidmat kerajaan. Betul. Setakat ini, jumlah kerugian paling tinggi dicatatkan adalah berlaku di Pulau Pinang, membabitkan kerugian 1.5 juta pada tahun 2015. Selepas itu, sindiket ini mula berkurangan tetapi tidaklah lenyap sepenuhnya kerana terdapat juga beberapa laporan dikenal pasti setahun lepas itu. Modus operandi. Ini antara taktik dan modus operandi yang didedahkan PDRM. Mangsa didatangi suspek dan meminta mangsa menggoreskan kad yang disediakan. Sindiket meminta mangsa datang ke pejabat syarikat bagi meneruskan proses seterusnya. Syarikat ini biasanya tidak berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM atau mempunyai lesen di bawah akta jualan langsung. Bagi meyakinkan mangsa, sindiket akan menunjukkan kepada mangsa keratan akhbar mengenai kereta mewah yang kononnya dimenangi peserta lain tanpa disedari ia sebenarnya adalah helah semata-mata. Mangsa diminta menyerahkan sejumlah wang yang kononnya cukai khidmat kerajaan. Bagaimanapun, mangsa menyedari ditipu. Ada guys, pernah kejadian juga di kampung saya seperti itu. Dan tidak sepadan dengan jumlah wang yang diserahkan. Skim cepat kaya atau piramid MLM. LMM juga ada. Ramai sudah kecundak. Penipuan jenis ini boleh dikatakan antara yang paling kejam kerana ramai mangsa adalah golongan bawahan termasuk warga emas. Warga emas itu apa ya? Jumlah wang yang terpaksa dilaburkan bukan sedikit dan selalunya individu yang terpedaya dengan skim ini sanggup membuat pinjaman bank biarpun baru setahun jagung bekerja. Betul. Bagi warga emas pula, ramai yang sanggup menggadai tanah semata-mata untuk melabur. Kes sebegini banyak dilaporkan pada permulaan MLM sekitar 10 tahun lalu. Betul. Saya juga skim ini kena tu. Kait rapat
dan skim cepat kaya yang menawarkan kadar pulangan yang tinggi atau tidak realistik bagi jumlah pelaburan yang kecil. Betul. Disebabkan itu juga, jumlah kerugian jenis scam ini antara yang paling tinggi dicatatkan. Okey. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, polis menerima laporan kerugian kira-kira 4.4 bilion melibatkan 24 penipuan skim pelaburan sejak Julai 2013 sehingga September 2013 sampai tahun 2017. Okey, betul. Dalam tempoh 4 tahun, sebanyak 1.7 juta mangsa dilaporkan dan polis menerima laporan lebih 2,500. Jumlah ini saja sudah membuktikan sindiket pelaburan piramid ini banyak helahnya. Betul. Pada mulanya, ahli sindiket akan mengajak mangsa supaya keluar minum petang atau makan malam. Betul. Untuk membincangkan peluang perniagaan. Ini perkara Saya juga biasa. pernah gini, guys. Rakan tidak rapat pun boleh jadi rapat. Selepas itu, ahli sindiket bercerita tentang skim perniagaan di mana mangsa hanya perlu mencari ahli baru. Betul. Untuk mengaut keuntungan yang berlipat kali ganda dalam masa yang singkat. Skim pelaburan ini menjelaskan di mana terdapat beberapa pangkat di dalam syarikatnya seperti Grand Duke, Duke, Marquis, Count, Okey, Baron, beda-beda ya setiap franchise ini. dan members. Ahli sindiket juga biasanya akan menggunakan kenderaan-kenderaan mewah Betul, untuk menarik guys. perhatian mangsa sebagai downline. Asli yang saya Mangsa alami. kemudian merasa tertipu apabila pulangan Untung yang enggak kena, dijanjikan tidak diperolehi. Black money atau penipuan awang hitam. Okey. Sindiket ini pernah kecoh satu ketika dahulu. Ini juga antara yang klasik kerana ia pernah menggemparkan negara sejak tahun 2001. Penipuan melibatkan mata wang asing atau lebih dikenali sebagai black money scam adalah satu penipuan oleh sindiket warga Afrika. Okey. Mereka Saya belum memperdaya tahu mangsa ini, guys. yang dikenali di media sosial untuk mengeluarkan sejumlah wang kononnya untuk membeli sejenis bahan kimia yang didakwa boleh mencuci wang yang dijanjikan hasil lumayan. Oh. Belum tahu. Sejak tahun 2004 sehingga 2008, polis menerima sekurang-kurangnya 20 kes mangsa penipuan black money membabitkan kerugian mencecah kira-kira 4 juta. 4 juta. Malah terdapat seorang mangsa iaitu ahli perniagaan mengalami kerugian kira-kira 1.9 juta. Modus Suspek operasinya gimana menggunakan keratan kertas hitam dolar Amerika Syarikat. Kononnya wang kertas tulen yang sengaja dihitamkan untuk diseludup keluar negara tanpa kesan oleh pihak berkuasa. Okey. Wang tersebut kononnya wang kekayaan bekas diktator yang meninggal dunia. Mangsa ditawarkan sebahagian daripada kekayaan tersebut sekiranya membantu membiayai kos membeli cecair kimia untuk membersihkan wang hitam tersebut. Mangsa terpedaya dengan tawaran berkenaan dan sanggup mengeluarkan sejumlah wang yang banyak untuk membeli cecair kimia yang dikatakan mahal itu. Okey. Setelah memperolehi wang daripada mangsa, suspek menghilangkan diri. Macau Scam. Macau Scam apa Awas ni? dengan SMS atau panggilan daripada individu atau agensi mencurigakan. Okey. Sindiket ini telah lama bertapak di negara ini. Ini gimana, guys? Okey, maaf agak lemot ya teman-teman. Ini di sini hujan. Jadi ya seperti itulah. Pastinya lemot atau internetnya bisa mati ini. Coba sebentar ya. Saya cek dulu. Oke. Asli guys. On, off. Oh, sudah on. Namun sehingga kini kewujudannya masih tidak mampu dibendung. Oke. Ada saja panggilan mencurigakan. Sindiket ini sebenarnya didalangi oleh warga tempatan dan warga asing yang membuat panggilan telefon secara rambang dengan mendakwa mewakili mana-mana institusi kewangan. Okey. Panggilan tersebut dibuat bagi pengesahan transaksi kad kredit yang kononnya milik anda. Taktik ini digunakan untuk memperdaya mangsa dan boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit. Malah ada di antaranya menyamar sebagai pegawai bank dan pegawai Bank Negara Malaysia bagi tujuan penipuan. Panggilan palsu berkenaan dikategorikan sebagai telecommunication fraud atau Macau Scam. Okey, Macau Scam. Mangsa mendapat panggilan telefon
mengatakan kad kreditnya di sebuah bank tempatan digunakan di sebuah pusat membeli belah. Oh, Mangsa oke. menafikan mempunyai sebarang kad kredit di bank tersebut dan sindiket berjanji akan berhubung dengan BNM mengenai Oke. masalah tersebut. Beberapa minit kemudian, mangsa menerima panggilan telefon daripada seorang perempuan yang kononnya daripada BNM dan meminta semua maklumat peribadi mangsa. Oke. Bagi menyekat kad kredit supaya tidak disalahgunakan, mangsa diarahkan pergi ke mesin ATM. Apabila sampai di ATM, mangsa sekali lagi menerima satu panggilan telefon yang memberikan arahan sehingga transaksi selesai. Oke. Mangsa hanya sedar ditipu setelah transaksi selesai. Tanpa disedari, mangsa telah membuat pemindahan wang kepada akaun pihak ketiga. Love scam. Buat apa Bukan nih? saja orang muda, warga emas pun jadi mangsa. Oke. Sasaran mangsa untuk jenis penipuan ini pastinya golongan yang kesunyian dan memerlukan teman hidup. Oh. Memancing cinta menggunakan kata-kata romantis dan janji-janji palsu untuk memperdaya mangsa merupakan satu lagi taktik penipuan love scam yang digunakan untuk menjerat wanita dan lelaki. Oke. Selain yang masih bujang, penipuan ini juga hebat dalam menjerat golongan emas berusia 50 tahun ke atas. Oh, oke. Terdapat beberapa warga emas wanita yang kecundang dengan penipuan ini. Oke, lansia ya warga Menurut emas tuh. maklumat didedahkan oleh bahagian jenayah cyber dan multimedia Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, sebanyak 5,456 kes penipuan cinta dalam talian Alamak. melibatkan kerugian lebih Wah, 215 besar juta kali. telah direkodkan sejak tahun 2013 Sampai 2017. 2017. Oke, modus operasinya gimana Mangsa nih? berkenalan dengan scammer ini melalui email, Oke, Facebook, Twitter Twitter lah. dan Oke, lain-lain betul-betul. media sosial. Suspek akan menggunakan kata-kata manis, janji-janji palsu dan panggilan manja untuk menawan hati mangsa. Oke. Dalam tempoh perkenalan tersebut, mereka tidak pernah bertemu dan perhubungan menjadi bertambah erat melalui perbualan telefon. Oke. Setelah mangsa terjerat dengan cinta suspek mula menagih simpati dari mangsa dan meminta pelbagai pertolongan kewangan daripada mangsa. Mangsa yang terpedaya akan memasukkan wang ke dalam akaun suspek. Setelah sejumlah wang dimasukkan, suspek akan terus menghilangkan diri. Oke, kayaknya pernah terjadi juga di Indonesia ini, Tiap guys. tahun, Bank Negara Malaysia mengeluarkan ratusan senarai scammer di Malaysia. Oke. Selain daripada jenis scammer di atas, terdapat juga beberapa penipuan cara lain yang menjengah banyak negara. Antaranya adalah penipuan e-dagang, penipuan khidmat pesanan ringkas Okey. mengenai kad kredit dan beberapa Okey. penipuan berbentuk jongkong emas dan tiket pelancongan. Betul. Bagaimanapun, sebelum anda terjerat dengan sindiket baru atau lama ini, terdapat beberapa langkah awal yang anda harus tahu. Oke. Pengguna internet perlu tahu bahawa terdapat akaun media sosial yang menggunakan identiti palsu Betul. di ruang internet. Jangan mudah bersimpati dan memberikan butir peribadi atau maklumat akaun kepada kenalan baru di internet. Ya, Jangan mudah gampang-gampang percaya lah. dengan panggilan telefon oleh mana-mana individu yang mendakwa diri sebagai pegawai kerajaan atau swasta. Oke, di Indonesia juga masih banyak sekali istilahnya yang mengaku, ada yang mengaku dari pegawai bank, ada yang mengaku dari Gojek, Grab, dan istilahnya perusahaan-perusahaan lain seperti itu, dan ada juga yang mengaku dari kepolisian, tentara dan lain sebagainya. Itu memang banyak sekali sekarang, terutama mengincarnya itu di wilayah kampung-kampung. Dan saya sering sekali menerima telepon yang tidak dikenal, yang tiba-tiba, "Hai, gimana kabarnya? Masih ingat nggak?" Kan akaun Banyak bank sekali. anda digunakan oleh orang lain. Semak dengan pihak yang bertanggungjawab terlebih Oke, dahulu. betul. Jangan menghubungi nombor telefon yang diberikan oleh mana-mana individu yang melalui telefon. Oke, Sebaliknya, hubungi nombor rasmi agensi tersebut. betul. Semoga kita semua rakyat Malaysia dapat membendung gejala scammer ini di negara kita bersama. Amin. Oke guys, sudah selesai. So memang betul sekali, dan
yang saya pernah alami itu adalah MLM itu guys. Jadi diajak sama teman, ajak ke suatu tempat, wah bosnya ini bos ya, yang pembicaranya ini bawa mobil mewah gitu kayak Ferrari apa gitu kan ya, pokoknya yang 2 pintu seperti itu. Dan di situ ya terjadi suatu hal yang memang dia ngakunya tuh kayak ustadz, saya tuh ustadz gitu loh. Tapi ketika itu ya kita di situ itu dari jam 2 siang seperti itu, dan jam 2 siang dan jam 5 kita tidak boleh keluar sampai mau maghrib guys. Dan saya tuh sampai mengatakan bahwasanya ini kita belum sholat asar loh, katanya ustadz kok seperti ini. Saya bilang seperti itu, dan akhirnya karena saya nyerocos terus gitu kan, akhirnya berhenti dan kita sholat. Dan tidak lama baru setelah itu azan. Wow, itu ustadz mengatasnamakan apa gitu. Aduh, nggak mudeng saya itu. Nah ya, embel-embelnya di situ ngajak kita untuk join dan lain sebagainya. Pendapatan di atas rata-rata 15, 20, 30 juta seperti itu dalam 1 bulan atau bahkan 1 minggu seperti itu. Dan dia bisa melakukan hal itu dengan baik sehingga dia mendapatkan mobil mewah itu guys. Bullshit. Gak mungkin ya. Istilahnya kita tiba-tiba daftar gitu, tiba-tiba dapat mobil, terus dapat perhiasan dan lain sebagainya. It's bullshit ya. Jadi ya saya tidak percaya itu. Alhasil meskipun diajak lagi, saya tidak suka seperti itu dan saya tidak mau. Ya begitulah guys. Oke, cukup sekian saja guys reaction kali ini. Hati-hati daripada penipu ya, scammer ini, karena memang banyak sekali di kampung saya nih. Saya ceritakan lagi, di kampung saya pernah ada paman saya itu sendiri, istilahnya dapat undian, dapat mobil atau dapat apa gitu kan, uang kayaknya 75 juta, dan dia harus mentransfer dulu untuk uang muka. Istilahnya uang muka untuk apa saya kurang paham. Alhasil paman saya ini pinjam rekening, pinjam tabungan daripada saudara paman saya ini, dan hasil ketika itu ditransferlah uang itu, dan 75 juta itu tidak akan ada wujudnya karena itu adalah penipuan. Hilanglah duitnya seperti itu. Dan ya banyak sekali penipuan seperti itu, terutama kalau yang sekarang itu ada yang OVO, ada yang Grab, pokoknya ya perusahaan-perusahaan ataupun syarikat-syarikat yang sedang viral, syarikat-syarikat yang sedang booming hari ini. Nah itu mereka jadikan apa ya, kayak kesempatan untuk mereka untuk mencari korban seperti itu, sehingga banyak juga yang kena seperti itu guys. Oke, cukup sekian saja guys. Semoga bermanfaat, semoga menjadi tambahan ilmu juga, dan kita lebih hati-hati dengan scammer ini. Dan apabila ada telepon yang tidak dikenal, jangan diangkat lah guys. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Dan cukup hati-hati ya, hati-hati dan hati-hati dalam segala hal. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.